Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat bertemu kembali. Pada kali ini saya akan membincangkan tentang quorum mesyuarat. Tuan-tuan dan puan-puan, sebagaimana yang tuan-tuan dan puan-puan mungkin telah maklum quorum mesyuarat merupakan bilangan minimum anggota yang layak hadir untuk ke sesuatu mesyuarat Bagi koperasi, quorum mesyuarat adalah agak penting dan berkenaan dengan anggota yang layak juga adalah penting Di sini anggota yang layak bolehlah kita katakan anggota yang layak untuk hadir ke mesyuarat dan juga layak untuk mengundi Macam mana yang kita katakan dia layak untuk hadir dan mengundi, iaitu seseorang anggota yang telah menjadi anggota koperasi tersebut dan telah pun mencukupi share minimum kalau sekiranya sebagai contoh, kalau share minimum di dalam undang-undang kecil koperasi tersebut RM100, maka anggota yang telah mencarum sepenuhnya RM100 layak untuk hadir ke mesyuarat dan juga layak untuk mengundi tuan-tuan dan puan-puan. Itu yang dikatakan anggota yang layak untuk hadir ke mesyuarat. Dan quorum pula merupakan bilangan minimum dan quorum untuk sesuatu mesyuarat hendaklah cukup sepanjang perjalanan mesyuarat terutamanya untuk mesyuarat agung tahunan ataupun mesyuarat agung khas ataupun juga mesyuarat agung khas yang dibuat khas untuk pindaan membincangkan tentang pindaan undang-undang kecil tuan-tuan. Jadi sepanjang mesyuarat tersebut, sama ada mesyuarat agung khas ataupun mesyuarat agung tahunan quorum hendaklah cukup di sepanjang perjalanan mesyuarat. Ini bermakna quorum tidaklah boleh kurang kerana apa-apa keputusan yang dibuat selepas ketiadaan quorum adalah tidak sah tuan-tuan dan puan-puan. Sekiranya ada individu ataupun kumpulan yang tidak berpuas hati dengan keputusan yang dibuat dan terdapat pertikaian berlaku ataupun ketidakpuasan hati berlaku ketika mesyuarat agung tersebut dan didapati pula semasa keputusan dibuat quorum tidak mencukupi, maka mereka bolehlah mendakwa koperasi ataupun mesyuarat agung tersebut tidak sah tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita kena ambil beratlah tentang quorum mesyuarat kerana ini telah pun disyaratkan untuk sesuatu mesyuarat agung. Dan kita pergi kepada quorum mesyuarat agung khas ataupun mesyuarat agung tahunan Dalam peraturan koperasi 2010 khasnya koperasi peraturan 15/1 quorum bagi sesuatu mesyuarat agung tahunan dan mesyuarat agung khas seperti yang tertera di depan tuan-tuan dan puan-puan mengatakan bahawa quorum sesuatu mesyuarat agung tahunan dan mesyuarat agung khas koperasi yang dipanggil bagi apa-apa maksud selain untuk meminda undang-undang kecil koperasi itu adalah seperti berikut. Bermaksud quorum untuk mesyuarat agung tahunan dan mesyuarat agung khas tidak sama dengan quorum untuk mesyuarat agung yang membincangkan pindaan undang-undang kecil dan untuk quorum mesyuarat agung tahunan dan mesyuarat agung khas ini telah diperuntukkan ataupun di dalam telah dinyatakan di dalam peraturan 15 kita tengok apa yang terdapat di dalam peraturan 15 dalam kurungan 1 peraturan 15 menyatakan bahawa kurungan 1A dalam hal sesuatu koperasi asas yang dihadiri oleh anggota individu quorum adalah sebagaimana yang dinyatakan dalam jadual keempat mengikut mana-mana yang kurang Dalam jadual 4 kita tengok dulu apa yang ada di dalam jadual 4 mengatakan bahawa dalam perenggan 15(1)A ada dinyatakan dalam jadual 4 di mana paling minima keanggotaan koperasi adalah 15 15 orang kita dah boleh menubuhkan koperasi. Jadi sekiranya
koperasi tuan-tuan dianggotai oleh hanya 15 orang sehingga 50 orang, quorumnya hendaklah paling minima seramai 15 orang, ya tuan-tuan dan puan-puan. Logiknya sekiranya anggota kita hanya 15, jadi 15 orang sahajalah yang perlu hadir untuk datang ke mesyuarat untuk mencukupi quorum, ya, untuk mesyuarat agung tahunan ataupun sekiranya mesyuarat agung khas dipanggil, ya. Dan sekiranya anggota koperasi tuan-tuan dan perempuan, ya, dianggotai oleh 51 hingga 1000 orang, ya, quorum minima adalah 1/3 ataupun 100 orang, ya. Sebagai contoh, sekiranya koperasi kita dianggotai oleh 1000 orang, jadi kita boleh pilih antara 1/3, iaitu kalau 1/3 itu merupakan lebih kurang 333 orang, ataupun 150 orang. Yang mana satu kita boleh pilih lah, sebab dalam syarat ini sama ada 1/3 ataupun 150 orang, yang mana kurang, ya. Sekiranya yang hadir itu sebagai contoh 200 orang saja, jadi kita akan pilih yang quorum minima seramai 150 orang. Jadi kita tak perlulah menepati jadual tersebut mengatakan quorum kita perlu sampai 1/3 daripada jumlah anggota koperasi kita, ya. Kemudian sekiranya keanggotaan koperasi kita itu seramai 1001 hingga 3000 orang, ya, quorum yang dikehendaki yang cukup untuk kita membuat mesyuarat agung tahunan dan mesyuarat agung khas adalah sebanyak 1/4 daripada keanggotaan ataupun 250 orang, yang mana kurang, ya. Dan seterusnya, sekiranya anggota koperasi kita seramai 3001 hingga 6000 orang, quorum yang dikehendaki adalah 1/8 atau 500 orang anggota, yang mana kurang, ya. Dan seterusnya, sekiranya koperasi kita dianggotai oleh 6001 orang ke atas, ya, quorum yang dikehendaki, quorum minima yang dikehendaki untuk menghadiri mesyuarat agung tahunan ataupun mesyuarat agung khas koperasi, ya, sebanyak 1/12 daripada keanggotaan koperasi kita ataupun 650, yang mana kurang, ya. Yang ini jadual keempat ni khas untuk koperasi sekiranya nak membuat mesyuarat agung tahunan ataupun mesyuarat agung khas, ya. Dan kita balik kepada slide yang tadi, ya. Maknanya di dalam peraturan 15(1)B pula menyatakan bahawa, ya, dalam hal sesuatu koperasi yang dihadiri oleh perwakilan, ya, quorum adalah tidak kurang daripada 1/3 daripada jumlah keseluruhan perwakilan koperasi itu yang menghadiri mesyuarat itu, ya. Bermakna kalau perwakilan dia tidaklah mengikut jadual 4 tadi, ya. Dan saya pasti tuan-tuan dan perempuan telah pun tahu bahawa mesyuarat agung perwakilan ataupun mesyuarat agung kawasan hendaklah dibuat 2 bulan sebelum mesyuarat agung tahunan ataupun mesyuarat agung khas koperasi induk, ya. Dan quorumnya seperti mana yang saya telah sebut tadi adalah 1/3 daripada jumlah keseluruhan perwakilan koperasi, ya, hendak dikehendaki untuk menghadiri mesyuarat agung tahunan ataupun mesyuarat agung khas tersebut, ya. Kemudian kita pergi pula kepada peraturan 15/5, ya. Yang ni menyatakan bahawa, ya, walau apa pun dalam perenggan 15(1)A tadi yang kita telah terangkan dengan panjang lebar, ya, walau apa pun, ya, Suruhanjaya pada bila-bila masa boleh, ya, melalui arahan bertulis dan atas permohonan sesuatu koperasi itu yang tidak tertakluk kepada perenggan 37A Akta, ya, boleh, ya, memanggil mesyuarat agung khas koperasi asas yang dipanggil bagi apa-apa maksud selain untuk meminda undang-undang kecil, hendaklah tidak kurang daripada 1/20 daripada jumlah keseluruhan anggota koperasi asas itu, ya.
Dalam ayat ini bermaksud bahawa Suruhanjaya ataupun Suruhanjaya Koperasi Malaysia mempunyai hak ataupun boleh mengarahkan sesuatu koperasi asas itu untuk mengadakan mesyuarat agung tahunan ataupun mesyuarat agung khas pada bila-bila masa, kecuali mesyuarat agung untuk membincangkan pindaan undang-undang kecil, dan juga panggilan tersebut tidak tertakluk kepada Seksyen 37A Akta Koperasi, di mana kita lihat dalam Seksyen 37A Akta Koperasi 1993 menyatakan bahawa, saya baca sedikit, melainkan jika Suruhanjaya menentukan selainnya tiap-tiap koperasi yang kawasan operasinya meliputi suatu negeri, meliputi dua negeri atau lebih, atau meliputi seluruh Malaysia, meliputi seluruh Malaysia lah, hendaklah membuat undang-undang kecilnya yang memperuntukkan bahawa perwakilan di mesyuarat agungnya hendaklah, yang ni 37A, melalui perwakilan yang dipilih oleh anggota-anggota individu pada mesyuarat agung wilayah atau kawasan mereka, dan sekiranya tidak tertakluk kepada Seksyen 37A Akta 1993 ini, mesyuarat agung khas ataupun mesyuarat agung tahunan boleh dipanggil oleh Suruhanjaya untuk menentukan apa-apa panggilan itu untuk membincangkan. Mungkin ada perkara-perkara yang tergempar ataupun perkara-perkara yang penting yang tidak boleh kita tunggu lagi, jadi kita boleh membuat mesyuarat agung khas, ataupun mungkin ada pertikaian-pertikaian yang berlaku di mana persetujuan perlu dibuat dengan mengadakan mesyuarat agung khas, Dan korum untuk mesyuarat agung yang dipanggil oleh Suruhanjaya ini adalah tidak kurang daripada 1/20 daripada jumlah keseluruhan anggota koperasi tersebut, Dan ini korum yang agak munasabah, di mana anggota koperasi perlu membuat mesyuarat agung khas ini kerana ianya dipanggil oleh Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya berhenti setakat itu dulu, dan saya akan sambung dengan pindaan korum untuk pindaan undang-undang kecil.